Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam 999. Saudara, selepas 7 tahun menjaga dengan penuh kasih sayang, seorang ibu angkat terpaksa menyerahkan kembali anak angkatnya kepada ibu kandung. Namun tidak diduga, itulah perpisahan abadi buat mereka apabila mayat si anak ditemukan di dalam tong penyimpanan air, dipercayai maut didera keluarga kandungnya sendiri. Laporan itu membuka tirai 999 minggu ini. Direman 7 hari sehingga 5 Februari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana disyaki membunuh. Itu padah yang menimpa sepasang suami isteri berusia 38 tahun dan 32 tahun disyaki mendera dan membunuh kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun. Perintah reman terhadap suspek iaitu bapa tiri dan ibu kandung kepada mangsa Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Air Keroh Muhammad Anwar Ostadi. Dalam kejadian kira-kira jam 4 petang Jumaat lalu, mayat kanak-kanak malang berusia 7 tahun itu ditemui dalam tong simpanan air di rumah ibu kandungnya di Kerubung Jaya, Melaka. Siasatan awal polis mendapati terdapat kecederaan fizikal pada bahagian badan mangsa. Susulan itu, polis menahan kedua-dua suspek utama bagi membantu siasatan. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat. Kisah kanak-kanak malang ini pernah tular Oktober tahun lalu apabila ibu angkat yang menjaganya sejak bayi terpaksa mengembalikan hak penjagaan kepada ibu kandungnya. Rakaman perpisahan akhir Zubaidi Amir bersama keluarga angkatnya menjadi kenangan abadi apabila terpaksa berpisah buat selamanya setelah menjaganya sejak berusia 2 bulan. Ibu angkatnya, Noelida Abu Hassan, menyerahkan Amir kepada ibu kandungnya Oktober tahun lalu selepas wanita berusia 32 tahun itu berhasrat untuk menjaga kembali anaknya yang akan memasuki sesi pembelajaran tahun 1. Apabila saya menerima kematian dia, ya Allah, saya rasa macam tak tahu nak cakap lah. Kan seorang anak yang saya bela sejak umur dia lepas pantang lebih kurang dalam 2 bulan macam tu. Sehingga bulan 10 hari tu, tengah bulan 10, umur dia hampir 6 tahun macam tu. 999 ke rumah keluarga angkat mangsa di Bukit Sentosa, Rawang. Namun, dimaklumkan oleh jiran, keluarga itu berada di Melaka dipercayai atas urusan berkaitan membantu siasatan polis berhubung kejadian. Nik Nurdia Sufi, 12 tahun, anak jiran keluarga angkat mangsa yang ditemui 999, meluahkan rasa terkilanya kerana tidak sempat berjumpa sebelum Amir diserahkan kepada ibu kandungnya Oktober tahun lalu. Kak main dengan dia, lepas tu malam tu Umi tak bagi tahu pula yang Amir nak balik kot. Tapi tak adalah salam dengan dia, semua minta ampun dengan dia sebab kita selalu nyakit dia. Itulah sedih lah tu. Lepas tu bila tengok pintu bergerak je mesti ingat dia datang. Selalu macam tu. Oh, dia selalu datang sini? Dia selalu datang sini main kat sini. Bila kali terakhir adik jumpa Amir? Kali terakhir time bulan Oktober tu lah. Nak jumpa dia time dia nak pergi kat mak malam-malam tu, kita orang tak keluar sebab tengah tidur. Mak dia ambil pukul apa entah itu. Amir, akan doakan Amir. Dah tu je lah. Amir dah tak ada. Adik dah kawan dia dah berapa lama adik dengan Amir ni? Dalam 4 tahun macam tu lah. Kita doakan adik Amir kerana dia adik kita.
Sementara itu, di Hospital Melaka, jenazah Amir dituntut keluarga ibu kandungnya setelah bedah siasat selesai jam 10 malam Ahad lalu. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Lebar, Simpang Bekoh, Jasing. Bagi pihak keluarga angkat, walaupun hajat untuk jenazah dikebumikan di Rawang tidak kesampaian, namun mereka reda atas pemergian Amir serta mahukan pembelaan sewajarnya mengikut peruntukan undang-undang. Bilik hotel disewa semata-mata untuk menganjurkan parti liar. Ketika ditahan pasukan polis, mereka mendakwa sekadar meraikan sambutan hari jadi. Ikuti perincian serbuan pasukan D7, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pulau Pinang di Macang Bubuk, Bukit Mertajam baru-baru ini. Sebuah bilik hotel mewah disewa dengan kadar RM800 satu malam dijadikan sebagai tempat berpesta dan berhibur. Sekitar jam 12.30 malam, seramai 5 lelaki dan 4 wanita disyaki berada dalam keadaan hayal berjaya diberkas pihak polis. Operasi dilakukan cawangan kongsi gelap, judi dan maksiat di 7 Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Pulau Pinang hasil daripada risikan dan maklumat awam. Tengok, mak tahu ambil mana ni orang tadi tak faham dah? Tak faham dah? Mak faham tahu macam ni? Ha? Mak tahu? Bapak tahu? Bapak kerja apa? Kuali ke tadi? Tadi yang cakap aku apa? Lawyer? Mak lawyer? Oh, mak kerja lawyer. Rata-rata pengunjung yang ditahan berusia di antara 16 dan 24 tahun. Difahamkan pesta liar di Macang Bubuk Bukit Mertajam ini diadakan bagi menyambut hari jadi rakan mereka. Semua ni main masing-masing main dia kau datang sekali ke macam mana ni? Asyik-asyik. Naik kereta. Kereta kaki mana? Kaki bawah. Dua wanita berstatus ibu turut menghadiri pesta yang bermula sejak jam 7 malam. Anak kau mau lagi? Siapa yang ada anak ni? Siapa yang ada anak? 1, 2. Lagi? Korang kan? Korang kan? Bagi korang ada anak ni? Ha? Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, Senior Assistant Commissioner Rahimi Rais, mereka yang ditahan didapati telah melanggar syarat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dikuatkuasakan ketika ini. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah bagi proses dokumentasi dan ujian saringan air kencing. Kes disiasat mengikut Peraturan 15 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. Tiga buah rumah di sekitar juru Pulau Pinang yang disyaki menjadi rumah kediaman pekerja sebuah kilang diperiksa Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM dalam satu operasi pemantauan prosedur operasi standard PKP. Beberapa agensi lain termasuk Perkeso, MITI bersama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja turut serta dalam operasi yang melibatkan 30 anggota dan pegawai. Pemeriksaan mendapati keadaan rumah ini tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Kerja dengan menempatkan seramai 15 orang di dalam satu rumah. Ini tak boleh tidur di sini. Ini kena angkat. Berapa belas orang tinggal sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 orang. Orang yang kapasiti ini dah pastilah. Ini benda-benda yang harus kita lihat dalam operasi kita, bagaimana para majikan mematuhi prosedur atau tidak.
Mengikut syarat JTK, hanya 2 orang dibenarkan menginap dalam satu bilik. Namun, hasil pemeriksaan lanjut mendapati majikan telah menempatkan 4 hingga 6 orang setiap bilik. Berapa orang? 16 orang. Satu bilik berapa orang tu? Satu rumah ini rumah 4 orang, 1 orang balik. Semua rumah. Oh, yang lain semua 4-4 lah. Ini saja 3. Lagi dia kalau ikut keluasan bilik ni memang boleh duduk 2 orang je. Satu bilik 2 orang je. Sebab dia kalau ikut dia 2 orang datang. Malah ada di antara mereka yang menjadikan ruang tamu sebagai bilik tambahan. Menurut SOP yang ditetapkan, setiap rumah yang mempunyai satu tandas hanya boleh digunakan oleh 6 orang sahaja. Keadaan rumah juga didapati tidak bersih, malah turut melakukan pendawaian secara haram dan sekaligus boleh mendatangkan bahaya. Selain itu, penghuni asrama juga tidak dibenarkan memasak di kawasan ruang tamu. JTK membuka satu kertas siasatan kepada majikan berkenaan dan mengarahkan majikan untuk mengambil tindakan dalam masa 14 hari. Kementerian Semua Manusia akan terus melaksanakan operasi penguatkuasaan pematuhan Akta 446 secara lebih agresif bagi memastikan majikan dan menyedia penginapan berpusat mematuhi akta ini. Kegagalan mematuhi akta ini, majikan boleh didakwa. Dan jika disabitkan kesalahan, denda adalah tidak melebihi daripada RM50,000 bagi setiap kesalahan. Yang ini tugasan kita dan kita sehingga hari ini kita telah menjalankan operasi siasatan terhadap pekerja asing dan juga penempatan ini melebihi daripada 100 operasi telah dibuat di seluruh Malaysia. Kes disiasat mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, sejak akta tersebut dikuatkuasakan pada 1 September tahun lepas. Siapa sangka di sebalik penempatan haram, wujudnya pusat penganjuran aktiviti perjudian sabung ayam. Lokasinya yang terletak di kawasan hutan turut menyukarkan pihak berkuasa untuk membanteras aktiviti ini. Namun, segalanya berakhir apabila pasukan D7 IPK Kuala Lumpur berjaya menyerbu masuk pusat pertaruhan itu baru-baru ini. Perinciannya bersama wartawan Haziq Hamid. Mempertaruhkan nasib serta sorakan terhadap nyawa binatang yang dilagakan. Wang dijadikan sandaran bagi meraih keuntungan jika ayam dilagakan bergelar juara. 999 membongkarkan kegiatan penganjuran judi sambung ayam. Taklimat operasi dijalankan dengan kekuatan seramai 56 pegawai serta anggota dari cawangan maksiat judi dan kongsi gelap D7 Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur. Lokasi sasaran dipercayai berada di sekitar kawasan Segambut di mana terdapatnya sebuah penempatan haram yang menganjurkan aktiviti judi laga ayam. Benar depan lagi. Kiri. Hei, kamu keluar! Jangan buat dulu, hei! Balik sini! Kamu lari! Kita... Lari dia, Tabak! Sini. Pakai ketut.
Mana lagi kawan kamu? Hei, kawan kamu lagi mana? Mana kawan? Hei, kawan kamu lagi mana? Mana lagi tahu? Saya sumpah tak tahu. Cakap. Ada lagi tak? Ada, dia ada. Ketika serbuan, kesemua pengunjung di kawasan Laga Ayam ini cuba melarikan diri dengan meredah hutan belukar. Walau bagaimanapun, kesemua mereka gagal meloloskan diri kerana kawasan seluas lebih 5 ekar ini telah dikepung pihak polis. Pihak polis turut menemukan puluhan sangkar berisi ayam dan dipercayai kesemua haiwan ini dijadikan tali barut bagi aktiviti perjudian manusia. Di kawasan ini saja terdapat lebih 20 reban ayam. Manakala bagi pengunjung-pengunjung yang ingin membuat pertaruhan, mereka perlu mendaki di atas bukit ini di mana terdapat gelanggang kira-kira 5 meter dari sini. Majoriti yang ditahan adalah golongan warga asing dan mereka disyaki telah membina penempatan haram di sebalik kawasan hutan selain menganjurkan aktiviti sabung ayam. Siasatan awal mendapati nilai taruhan bagi judi sabung ayam ini adalah sebanyak RM50 hingga RM2,000. Abang tahu tak sini ada tempat laga ayam? Saya memang tahu tapi saya tak pernah datang. Ada 2 kali je. Abang memang tahu lah. Memang tahu dia selalu buat ayam kat sini, laga ayam kat sini. Memang laga ayam kat sini. Tak ada 2 kali je. 2 kali je. Dia 2 kali je. Iyalah 2 kali. Kali pertama tu Kali pertama saya hantar duit juga. Yang kali kedua ni pun saya bagi duit nak hantar dengan abang saya 300. Dia kata nak pinjam duit dengan saya. Saya tengah kerja. Kawasan ini dipercayai menjadi tumpuan ketika cuti umum bagi pengunjung kaki judi. berapa kali yang nak? Sekali je. Sekali je. Sekali je. Sekali je tu dapat berapa? Kalau dapat balik, tak dapat balik. Tak banyak lah. Gaji berapa gaji? Kerja? Gaji 100 sehari. 100 sehari. Untung tak main sambung ayam ni? Tak untung. Untung. Kenapa tak untung? Kalah. Banyak rugi ke banyak untung? Kau lah. Rugi. Banyak rugi betul. Menurut Pegawai Turus Cawangan Maksiat Judi dan Kongsi Gelap di 7 Kuala Lumpur, DSP Ana Mohamad, pihaknya berjaya merampas sebanyak 25 ekor ayam dan wang tunai berjumlah RM402. Dalam serbuan ini kita telah berjaya menahan seramai 54 orang yang disyaki pemain-pemain inilah judi ayam laga ini. So pecahan di mana seramai 46 warga negara Indonesia dan 8 orang lelaki Melayu. Di samping itu selain daripada kegiatan judi laga ayam ni, ada juga kegiatan melibatkan judi bola golek yang kita dapat lihat di yang suatu serbuan tu. Ini salah satu usaha daripada pihak polis untuk memastikan atau untuk membendung penularan COVID-19 inilah dengan melaksanakan tangkapan supaya kegiatan ini tak terus berlaku. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1-G Akta Binatang 1953, Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1993 serta Akta Imigresen 1999 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Haziq Hamid, 999. Dah pukul dah. Okay. Ada. Ini orang lah, bodoh.
Susulan aduan awam mengenai kekurangan bekalan minyak masak di sekitar Bandar Mahkota Ceras, pihak KPDN HEP Negeri Selangor melaksanakan pemeriksaan ke atas beberapa buah premis. Bungkusan minyak masak 1 kilogram didakwa habis dijual gara-gara pembelian panik ketika PKP. Perinciannya bersama wartawan Sanizra Aid. Jam 3 petang, satu taklimat khas diadakan KPDN HEP Selangor mengenai penguasaan berkaitan aduan bekalan barangan keperluan asas. Tujuan pemeriksaan dilakukan bagi meninjau bekalan barangan keperluan asas, terutamanya minyak masak paket yang dilaporkan menjadi sasaran pembelian panik ketika musim PKP. Operasi melibatkan 14 pegawai dan anggota yang diketuai Zikril Azan Abdullah, pengarah KPDN HEP Selangor. Turut serta dalam operasi ini Ketua Pegawai Peguamkuasa Negeri Selangor Aminuddin Muhammad dan Ketua Pegawai Peguamkuasa Daerah Cawangan Kajang Selangor Ruhaizat Zahari. Assalamualaikum dan salam sejahtera, puan-puan dan puan-puan. Untuk perhatian semua, bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dibendung, Penguatkuasaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 telah dikuatkuasakan. Sebagai agensi penguatkuasa yang diberi kuasa, tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan sentiasa memastikan dan mematuhi semua SOP yang dikuatkuasakan berkaitan akta ini. Bukit Mahkota Ceras. Berdasarkan aduan orang awam, sebuah pasaraya terkemuka diperiksa kerana dikatakan terdapat aduan mengenai kehabisan bekalan minyak masak. Semasa pemeriksaan dijalankan, pihak KPDN HEP mendapati pasaraya ini mempunyai bekalan minyak masak paket 1 kilogram yang mencukupi. Namun gara-gara kesilapan tanda peringatan pengguna, pihak pengurusan pasaraya ini ditegur oleh pihak KPDN HEP. Bukan untuk family tu. Itu family. Setiap pembelian. Bukan full family. Mana dia terima surat daripada kita kan? Kita dah maklumkan setiap pelanggan. Transaksi. Bukannya setiap family. Kita beritahulah ini barang minyak masak ni adalah barang kawalan subsidi oleh kerajaan lah. So, jadi kita minta supaya retailer ataupun peruncit pastikan bekalan ni mencukupi untuk semua penduduk-penduduk di kawasan sekitar lah. Yes. Sebab barangan minyak masak tadi bukan barang kawalan. So kita minta supaya kerjasama daripada retailer, peruncit untuk pastikan ini jangan terputus bekalan. KPDN akan buat semakan setiap masa lah, datang dan kita terima aduan berkenaan dengan kekurangan barang kawalan. Ini stok bila berapa? Pagi tadi. Susulan itu, KPDN HEP ke stor penyimpanan barangan pasaraya ini untuk membuat pemeriksaan terhadap bekalan minyak masak paket 1 kilogram yang disimpan. Ia bagi memastikan pelanggan yang berkunjung ke sini untuk mendapatkannya dengan harga yang ditetapkan. Minyak masak diisytihar sebagai barangan kawalan kerana ia adalah keperluan asas pengguna. Pemantauan pihak berkuasa juga memastikan bekalan asas ini mudah diperolehi dan tiada manipulasi oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Supplier ni tak ada, pemborong ni ada, pemborong ni tak ada. Mungkin you boleh buat pelbagai kan, list pemborong, ni dapat, ni tak dapat kan. Betul dari banyak tempat lah. Supaya dia punya cycle tu semua pengguna dapat lah. KPDN HEP telah mewartakan beberapa jenis barang keperluan melalui Akta Kawalan Bekalan 1961 peruntukan Seksyen 5 yang bermaksud apa-apa barang atau makanan yang diwartakan sebagai barangan kawalan. Terdapat 50 jenis barang-barang yang dikategorikan sebagai barangan kawalan, antaranya adalah gula, tepung, gandum, roti putih, minyak masak, ayam, gas petrol cecair, petrol dan diesel.
Hasil daripada tinjauan dan juga pemeriksaan kita juga mendapati bahawa arahan daripada pihak KPDNSCP semalam berkaitan dengan menghadkan penjualan barangan kawalan iaitu minyak masak bersubsidi ini berjumlah 1 kg ini, kita dapati bahawa pihak peruncit yang kita buat pemeriksaan pada hari ini mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kami di pihak KPDNSCP terutamanya Negeri Selangor memang senantiasa melaksanakan pemantauan dan juga pemeriksaan pada setiap hari. Dan hari ini adalah hasil daripada aduan orang awam dan kita minta supaya pengguna-pengguna sekiranya mengalami masalah ataupun mempunyai aduan yang boleh disalurkan kepada kami, segeralah membuat aduan tersebut supaya kami dapat buat pemantauan, pemeriksaan dan akhirnya kita dapat membela hak-hak pengguna di negeri Selangor. Saniza Ain, 999. Dah pukul dah. Okay. Ada pressure dia. Ini orang lah bodoh. Amma சத்தம் போடாத உடு. வெட்றானுங்க. உடு. Gara-gara perselisihan faham di antara dua keluarga, seorang lelaki cedera di bahagian kepala dan badan akibat dipukul pengunci tayar motosikal. Insiden dikatakan berlaku kerana perasaan tidak puas hati atas perbuatan mengganggu anaknya di kawasan perumahan rakyat Intan Baiduri, Kuala Lumpur. Rakaman kejadian berkenaan menjadi tular di media sosial dengan lebih 50,000 tontonan. Kecoh, nampak liar, nampak macam terlalu ganas kan, tak sepatutnya lah perkara ini berlaku sebab masalah anak-anak. So kadang-kadang kita bagi anak-anak selesaikan dulu and then baru ibu bapa masuk campur. Tapi kalau kata dah teruk, sepatutnya boleh berbincang dulu, boleh bercakap baik-baik dulu. Sebab kalau dah kecoh-kecoh macam ni, so satu flat pun dah turun, so benda jadi lagi worse, lagi teruk lah. So bagi saya, kalau macam sepatutnya kita boleh rujuk perkara ni pada pihak yang lebih berkuasa, contohnya penduduk, ketua penduduk ataupun ketua penduduk boleh laporkan kepada pihak polis. Tak adalah macam kita tengok ramai yang ambil gambar, ambil video, so benda ni viral. So mungkin benda tu kecil, tapi bila dah dibesarkan macam ni, dia akan jadi lagi teruk dan memburukkan nama keluarga dan nama flat tu sendiri. Saya rasa masalah ni ada isu kecil je sebenarnya. Perselisihan faham saja. Tapi boleh jadi besar. Kat situ sebenarnya kita boleh slow talk. Keluarga ni sebenarnya bila ada masalah perselisihan faham dengan jiran macam tu, sepatutnya kita slow talk, berbincang dengan cara baik. Tak perlu gunakan keganasan. Apatah lagi melibatkan orang ramai. Panggil kawan-kawan lah, jiran apa semua. Duk tengok lagi mengapi-apikan situasi tu. Itu yang jadi isu kecil jadi besar. Jika ada masalah kan, kita sepatutnya buat report lah dekat pihak berkuasa. Kalau isu tu macam kita rasa dah berlaku macam tak boleh nak kawan ni, under control ni, kita report dekat ketua blok ke, ataupun kalau dah teruk sangat, report je dekat pihak berkuasa, dekat pihak boleh dia orang ni yang ambil tindakan. Jangan kita nak mandai-mandai ambil tindakan sendiri. Lalas kita juga yang kena nanti kan. Hasil tindakan pantas pasukan Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, tangkapan ke atas suspek utama telah pun dilakukan. Kami ke IPD Sentul bertemu Ketua Polis Daerah ACP Beh Anglai untuk mendapatkan perincian kes. Jadi daripada hasil siasatan polis, kita mendapati yang terlibat hanya 3 orang saja. Yang mana 2 orang telah melarikan diri dan seorang telah ditangkap. Dan yang tangkap tu telah ditahan
pada hari 25 hari bulan 2.30 pagi, dan beliau akan dihadapkan ke mahkamah pada pagi ini di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan, iaitu hukuman boleh penjara sampai 1 tahun ataupun denda RM2,000 ataupun kedua-dua sekali. Jadi salah lagi seorang tangkapan yang berumur 14 tahun tu, beliau merupakan punca kepada pergaduhan, dan atas arahan Timbalan Pendakwa Raya, beliau telah dibebaskan tanpa syarat. Nasihat PDRN kepada orang awam, kita jangan sesekali membuat apa-apa usaha di tempat awam, kerana ia akan menjejaskan ketenteraman awam di situ. Dan pihak polis memang ambil serius tentang sebarang perlakuan yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini memaklumkan ataupun menyerulah kepada orang awam supaya sentiasa berhubung dengan pihak polis jika terdapat sebarang maklumat tentang apa-apa pergaduhan dan rusuhan, supaya pihak polis dapat mengambil tindakan yang lebih awal untuk meredakan ketegangan yang mungkin berlaku akibat pergaduhan atau sesuatu serangan itu. Menurut polis, kes dianggap selesai dan kedua-dua suspek utama telah pun ditahan untuk dakwaan di mahkamah mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Bukan sahaja sekatan jalan raya, malah pematuhan SOP juga dilakukan ketika pemantauan udara oleh Pasukan Gerakan Udara PDRM. Dan melalui National Task Force, pasukan PGU ditugaskan untuk mengawal sempadan dan menjadi penyalur maklumat utama sekiranya terdapat sebarang aktiviti yang mencurigakan. Wartawan Iman Syafiq Jamaluddin menyertai pasukan PGU menjalankan rondaan berkala di sekitar Lembah Kelang. Saksikan laporannya. Ops Benteng yang dijalankan pasukan National Task Force turut dibantu unit gerakan udara PDRM. 23 Januari lalu, kru 999 berkesempatan bersama pasukan gerakan udara PGU menjalankan pemantauan di Selangor dan Kuala Lumpur. Taklimat operasi diberikan oleh Ketua Juruterbang Superintendent Jeffrey Jaafar. Pemantauan ini turut disertai 4 orang anggota Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KD-NKA. Sebelum pemantauan harian dijalankan, kru PGU memberikan taklimat keselamatan kepada penumpang yang terlibat. Ini bagi memastikan kesemua penumpang mematuhi arahan keselamatan yang ditetapkan. Penerbangan dari Balai Berlepas Pasukan Gerakan Udara Subang Selangor dimulakan pada jam 7.15 petang dan disertai seramai 10 orang penumpang termasuk juruterbang. Penerbangan menuju ke kawasan-kawasan yang dipercayai sesak ketika waktu puncak. Pemantauan di Tol Sungai Besi juga mendapati jalan raya agak lengang dan lalu lintas berjalan lancar. Pemantauan pada waktu malam turut dibantu oleh penggunaan Traka Beam yang bertujuan mengenal pasti objek atau sasaran kecil. Lampu Traka Beam ini berupaya mengenal pasti sasaran sejauh 3,000 kaki dari udara. Plaza tol yang digunakan untuk merentas daerah turut dipantau bagi memastikan keadaan sentiasa terkawal. Jam 8 malam, pemantauan diteruskan ke Ibu Negara. Dan melalui pemantauan saya, keadaan di udara agak lengang, tidak seperti semula. Itulah perintah kawalan pergerakan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
Keadaan di beberapa plaza tol utama didapati agak sesak berikutan waktu yang dibenarkan untuk premis beroperasi sehingga jam 10 malam. Rondaan ini adalah rutin pasukan gerakan udara selama 3 jam sehari demi memantau kepatuhan masyarakat terhadap SOP yang ditetapkan. Okay, hari ini kita melaksanakan tugas pemantauan PKP di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Okey, hasil daripada pemantauan udara tadi, kita dapati bahawa kebanyakan jalan-jalan di kawasan yang kita pantau tadi agak lengang dan didapati kebanyakan penduduk di sekitar Lembah Kelani mematuhi arahan PKP. Kiranya kita di udara kita nampak sebarang kesakan ataupun ketidakpatuhan, kita akan melaporkan kepada pihak ground dengan menggunakan radio untuk memaklumkan apa-apa yang di bawah lah. Okay. Pemantauan tamat jam 9 malam. Laporan Iman Syafiq Jamaluddin 999. Perebutan kawasan jualan dadah dikatakan punca pergaduhan bersenjata di antara kumpulan kongsi gelap. Kejadian di Batu Sembilan, Ceras, Kajang Ahad lalu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Polis mengenal pasti motif kejadian pergaduhan di Batu Sembilan, Ceras pada Ahad lalu berpunca daripada perebutan kawasan di antara dua kumpulan kongsi gelap. Sehingga kini, 10 individu berjaya ditahan bagi membantu siasatan. Dalam kejadian itu, beberapa rakaman awam mendapati sebuah pacuan 4 roda merempuh beberapa buah kereta yang dipercayai milik kumpulan berlainan. Beberapa individu di dalam insiden itu dilihat memegang senjata jenis parang, manakala 2 lelaki dilaporkan cedera parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 dan 148 Kanun Kesiksaan. Di Kajang, Selangor, seorang individu ditahan kerana disyaki menyamar sebagai anggota polis. Tangkapan dilakukan selepas pihak polis menerima laporan berhubung gambar dan video tular yang menggambarkan lelaki itu sedang melakukan tugasan rondaan menggunakan identiti dan pakaian polis. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Muhammad Zaid Hassan, polis telah merampas pakaian seragam yang digunakan. Kes disiasat mengikut Akta Polis 1967, Seksyen 89, C. Gara-gara membawa daun ketum seberat 415 kg, 2 lelaki nekat merempuh sekatan jalan raya di Batu Melintang, Jeli, Kelantan. Kejadian dikatakan berlaku pada jam 8.30 malam setelah pihak polis menerima maklumat berkaitan kenderaan yang dinaiki suspek dalam keadaan mencurigakan. Suspek kemudian bertindak memecut kenderaan apabila melihat kehadiran anggota unit kereta peronda MPV Polis. Suspek dikejar sejauh 20 km sebelum terbabas. Hasil pemeriksaan menemukan 83 bungkusan plastik hitam dipercayai daun ketum, 2 biji pil kuda dan sebilah kapak. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan abaikan SOP. Pakai pelitup muka ketika berada di tempat awam dan sentiasa menjaga pencarakan fizikal. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.